إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita selaku hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan erti kata kita ikuti patuhi segala yang Allah Ta'ala suruh dan kita jauhi segala yang Allah Ta'ala larang. Kita mendekati jejak langkah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berazam menentang perkara-perkara yang boleh membida'ahkan kita dan juga murka di dunia dan juga akhirat, menentang dengan ajaran yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan di hari kebangkitan nanti kita menjadi ahli syurga bersama dengan para anbiya dan juga sahabat-sahabat Nabi di dalam syurga. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, khutbah pada hari ini seringkali sekiranya adanya khutbah di hari Jumaat ni wajib bagi kita seorang lelaki. Kalaulah sebelum daripada hari Jumaat ni kadang-kadang kita buat kerja, kita pergi mana ikutlah, kita tak gaduh nak mari di masjid, ataupun kita tak gaduh nak cari pakaian yang kita sedia khususnya untuk hari Jumaat. Kadang-kadang didapatinya mereka yang tak pakai baju putih ataupun kopiah putih kecuali dengan hari Jumaat. Ning dalil melambangkan kita selaku hamba dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh mendengar nasihat daripada khatib pada hari Jumaat dan juga khatib mengeluarkan hukum-hukum yang telah diturunkan daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para sahabat dia hingga dijaga sampai kepada kita di hari ini. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, cintanya Allah kepada kita selaku hamba, cintanya seorang yang bergelar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, sehingga ada satu kertas hadis yang Nabi mengajar para sahabat dia jaga sampai ke kita hari ni. Nak wipah kata Islam ni nak duk balah mana Islam? Duk bimbang takut Iblis laknatullahi alaih cari okat peluang untuk nak membimbing umat dia ni menuju ke neraka Allah. Nabi sendiri pun tak ada arah dah. Usaha jaga, bela, didik para sahabat dia sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa, yang takut sebulat-bulat rai persen kepada Allah untuk menjaga agama dia sehingga kepada umat akhir zaman. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, apa boleh kena ada khutbah setiap pada hari Jumaat? Oleh kerana Islam mengambil berat, mengambil penting untuk menasihati di antara satu sama lain. Bukan orang dengar saja kena juru, orang kecek pun kena juru juga. Kalau kita tengok terbinanya agama Islam tanpa dua perkara, maka hancurlah agama tu. Nah, kalau kita banding tiap tengok
di antara agama Islam, agama Kristian, agama Buzi ataupun agama Hindus, Majusi, nak lawan dengan agama Islam tak boleh, oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Nabi kata kena dalam sebuah hadis yang pendek, terbinanya agama Allah Ta'ala al-Islam untuk menjaga dua perkara. Kalau tidak dua perkara ni tidak digelar ke agama yang paling perfect, yang molek daripada agama lain, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebab itulah hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, orang juruh dia nak juruh seorang tak boleh. Orang ada ilmu dia nak panas seorang tak boleh. Orang soleh semaya bagi sejid setiap waktu, dia nak semaya seorang tak boleh. Dia kena amru bil ma'ruf. Dia kena seru saing-saing dia, jiran tetangga rumah dia, anak beranak dia, saudara mara dia, wi mari masjid supaya dia mari masjid katik. Wan nahyu 'anil munkar. Tak padai dengan nak seru molek saja. Kita kena teguh berani. Seorang yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, kita kena mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mendegah para sahabat dia ataupun sahabat para ummah dia untuk menjaga daripada membuat kesalahan yang menentang dengan hukum syarak. Dan kita kena lari kata. Sebab itulah azab Allah Ta'ala ni kalau dia mari, nah dia bukan tipu orang tak juru saja. Kalau dalam kampung tu ada orang juru tapi tidak ada amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kena habis di kampung. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kalau kita naknya pada hari Jumaat hari ini, marilah sama-sama kita kembali kepada peristiwa sejarah yang telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak mengecek ataupun menguji iman kita masing-masing. Dengan secara ringkasnya, telah berlaku satu peperangan yang dinamakan peperangan Khandaq. Nah, kalau orang biasa pergi Mekah, pergi umrah, dia tahu. Nah, di keliling kota Madinah ni ada lagi kesel-kesel galiye parit untuk menjaga pertahankan umat Islam di kota Madinah. Ketika mana? Ketika musuh-musuh Allah Ta'ala, orang musyrikin Mekah dan juga kabilah-kabilah yang menentang Islam bergabung dan juga bersatu padu, pakat berpuluh ribu bala tentera untuk mari ke Madinah nak menghancurkan orang Islam, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita gambar molek. Apa boleh dinamakan Al-Ahzab? Ahzab ni adalah pecahan daripada kabilah-kabilah yang duduk pakat, duduk satu untuk apa? Untuk nak wilupuk lisuh orang Islam di atas muka bumi ni. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, setengah riwayat di dalam kitab ulama kata, kalau tidak ada pertolongan daripada Allah, nescaya kita di hari ini tidak menjadi orang Islam. Tak tahu kata umat siapa kita ni. Oleh kerana Islam di kota Madinah dhaif, lemah, tidak ada senjata perang. Dalam keadaan baru masuk Islam. Dan orang yang masuk Islam dari golongan orang yang dhaif, bukan orang sedagar, orang gagah, orang kedai dak. Dan ketika itu bermusyawarahlah para kabilah untuk nak menghancurkan Islam, khususnya nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakat for dia. Kok mana pun semua fok kita ni sekali dengan fok Yahudi yang berada di kota Madinah, kita kena pergi di Madinah, kita kena peracur Islam dan juga kita bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, cop agama kita, agama tok nenek moyang kita. Cuba kita gambar hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Ulama membentang satu peristiwa kejadian peperangan Khandaq ataupun dikenali Al-Ahzab untuk menggambarkan kita selaku ummah, khususnya kita orang lelaki. Kejadian ini sebelum daripada datangnya tentera-tentera musuh Allah ke kota Madinah, umat Islam gali parit untuk nak menjaga, takut mari serang betul-betul. Nah, kalau dia turun parit, kita boleh panah ke atas. Nah, ini cara strategi perang.
Kita boleh hanya difak saja, boleh jaga diri, bela diri ya. Kalau nak lawan tak boleh. Nah, oleh kerana berpuluh ribu bala tentera musuh Allah mari, Islam apa orang ya? Maka timbullah perasaan yang cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat di kota Madinah, dia tak mikir diri dia. Anak bini dia dah tak fikir lagi. Dia duk bimbang takut Nabi terbunuh dan juga Nabi kena higak ke, kena bunuh ke, kena zalim apabila datangnya tentera musuh Allah. Pakat duk mikir buat dia. Nabi kata kena, hei para sahabat, lebih kurang 9-10 hari lagi kalau mengikut perjalanan dan juga persatuan bala tentera musyrikin menuju ke Madinah, lebih kurang 9-10 hari akan sampai buat dia. Mu akan tengoklah di keliling kota Madinah ni dipenuh dengan tentera-tentera musuh Allah. Dan di situlah Allah nak menguji kamu, Allah nak menguji hati kamu, Allah nak menguji iman kamu kepada Allah dan juga Rasulnya setara mana. Timbullah puak-puak nifak dan puak-puak munafik buat tahu kata orang mari nak peracuk Islam. Sebelum pada ni duk semaya sekali dengan Nabi, duk semaya sekali dengan sahabat, buat tahu kata orang mari berpuluh ribu. Dah lari tubik ke kota Madinah. Gitu puak Yahudi kelik kembali kepada ahli Makkah orang musyrikin. Kata kawan duduk dengan Islam duk gitu ya. Nah, hati ni tak ada duk nak mana juga Islam. Hamba ni tak ada kenal mana juga dengan Nabi. Nah, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul perasaan manusia yang tidak beriman dengan Allah di dalam hati dia. Hanya luar sahaja. Apabila datangnya ujian, Nabi kata, hei para sahabatku, mu boleh tengok kata siapalah mereka yang di kalangan orang munafik. Dan siapa di antara kamu yang hati dia teguh, tetap beriman dengan Allah dan juga Rasulnya. Ingatlah bahawasanya Nabi kata kena, beratus ribu mana pun tentera yang memusuhi Islam datang mengelilingi kota Madinah, dia tak boleh nak buat apa sekarang. Dan dia tak boleh nak buat apa sekarang dengan kita yang berada di kota Madinah. Bahkan kita akan mengecewakan mereka kelik dengan haba'an mansura. Dia kelik dengan saja peri gitu ya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Apabila Nabi kecek balas tu, nah, cuba kita yon mari di zaman kita. Kita nak percaya ke tak? Nah, 10 hari lagi bala tentera nak mari. Beratus ribu mari. Nabi boleh royak kata hak mari tu tak boleh nak tek kita sikit abuk. Dia bahkan klik saja gitu ya. Mari buat letih peri ya. Kalau orang di dalam hati dia tidak beriman dengan Allah dan juga Rasulnya, dia tak percaya ke Nabi. Dia nak percaya, dia kata Nabi ni kecek khurafat belaka ni. Nah, mari puluh ribu tak kira lah, tak boleh nak tek kita berapa orang duduk di kota Madinah. Kalau orang hati dia tak tetap tu bagi sepengah orang munafik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kesimpulannya, apabila datangnya bala tentera musuh Allah mengelilingi kota Madinah, duk fikir dia nak buat balas mana nak boleh masuk ke kota Madinah dan membunuh semua orang yang masuk agama Islam. Khususnya dia boleh bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermale-male mereka musuh Allah duk fikir kata nak masuk lagu mana. Nah, turun dalam parit kena panah orang Islam undur semula. Nak masuk dalam parit nak lepas masuk ke dalam kota Madinah kena panah ke tentera Islam. Hundur pergi semula. Nak buat apa tak boleh. Duk mikir buat dia. Abu Sufyan kata kena, balas-balas mana pun kita kena duduk sini sehingga kita boleh menghancurkan orang Islam. Cuba kita fikir hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, untuk menggambarkan kita selaku ummah setara mananya agama Allah. Orang musyrikin Mekah ni dia berasa kata dia hebat cekap dah, beratus ribu dah, senjata perang dia cukup lekat dah. Orang Islam nak tubik gimana tak boleh dah. Tapi dia terlupa kata Islam Allah yang menjaga mereka. Tapi dengan syarat yang Nabi kata kamu kena tetap beriman dengan Allah dan Rasulnya tu ya. Patut mu kena percaya kata hak mari ni tak boleh nak buat gapo sekarang buat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua, dengan peristiwa sejarah yang berlaku dalam peperangan Khandaq ataupun Al-Ahzab, bermalam-malam mereka menunggu untuk mengatur strategi nak masuk dalam bombing Madinah, membunuh orang Islam dan juga ketua dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata kena, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ayat yang ke-9 di dalam surah Al-Ahzab. Ayat ni meliputi dan juga nak membentuk, membimbing kita selaku ummah, khususnya kita hamba Allah. Kita ambil peristiwa yang berlaku ketika adanya peperangan Khandaq ataupun dikenali sebagai peperangan Al-Ahzab, mana bala tentera musuh Allah yang nak menghancurkan Al-Islam. Kita yawan mari kita umat akhir zaman yang Nabi kata mereka berpuluh beratus ribu tidak boleh mencederakan kita, memudaratkan kita walaupun seorang pun. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah. Apabila keesokan hari selepas daripada bermalam-malam, musuh-musuh Allah cari atur strategi untuk nak membunuh Islam, tapi dengan tidak ada izin Allah. Allah kayak kepada orang beriman, orang beriman, mu tengok esok pagi hari tak ada seka buta dah, pakat raik pergi habis klik kepada kampung halaman masing-masing. Oleh kerana apa? Oleh kerana Allah Ta'ala kata, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Mung kena mensyukuri dan mung kena fikir, mung kena kena kata setiap nikmat dan juga pertolongan yang datang daripada Allah kepada kamu, hei hamba Allah. Iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Bagi mereka-mereka yang duk tunggu nak menghancurkan Islam ataupun orang Islam ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Aku turunkan kepada mereka ribut yang kuat dan kencang. Nah, kalau tempat kita payu, aku turun ke bala tentera aku ribut yang kuat dan juga tentera daripada malaikat yang kamu tak nampak nak lihat, untuk nak merambat mereka, menghalau mereka daripada nak memusuhi kamu, hei orang Islam. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ni tabiat perangai orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Apabila dia mau bangkit daripada tidur pada esok hari, lihat tentera-tentera yang beratus ribu dikelilingi kota Mekah, tak ada sehabuk raih. Payung-payung kemah ke apa habis teko ribut dan juga angin yang kencang. Dia kata kena, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Buat kita kena dah hak Nabi kata, dah apabila datangnya bala tentera untuk nak menghancurkan Islam, mereka tak boleh take kita, tidak boleh memberi mudarat kepada kita. Nabi nak suruh kita teguh hati kita beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasul. Wa sadaqallahu wa rasuluh, benar dan juga jelas nyata. Nak ayat kata Nabi dan Allah janji kepada kita di dalam Islam, tidak biasa luput ataupun silap janji dengan kita selaku hamba. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Bahkan kita lebih beriman, kita lebih percaya, kita lebih mendalami dan meningkatkan ketakwaan kita beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Oleh kerana berlakunya peristiwa Khandaq yang didatangi oleh para musuh untuk nak menghancurkan Islam,
tapi tidak boleh memberi mudarat sedikit pun ataupun menentai kita di dalam kota Madinah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sabit itulah di dalam ayat suratul Ahzab Allah nak kepada kitanya, wa ma kana Allahu bima ta'maluna basira. Ingatlah bahawasanya di mana jua kita berada, kita buat gapo sekalipun, kita kecek gapo, kita buat gapo, kita bui gapo, kita gimana, semua detik perjalanan kita, hembusan nafas yang Allah Ta'ala bui kepada kita, Allah Ta'ala tahu belaka. Allah Ta'ala mengerti dan juga mendalami belaka satu persatu di antara kita. Sebab itulah hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, khutbah pada hari ini secara khulasahnya ataupun secara ringkasnya untuk nak memberi faedah kepada kita selaku pendengar dan juga orang kecek. Yang pertamanya, ingatlah bahawasanya tidak ada mana-mana manusia, tidak ada mana-mana kekuasaan, tidak ada mana-mana orang gedebel sekalipun, tidak ada mana-mana negeri yang handal ataupun hebat di segi senjata perang untuk nak membinasakan agama Allah, untuk nak menghancurkan agama Allah, untuk nak menindaskan agama Allah, kecuali Allah Ta'ala tidak mengizinkan mereka, seperti mana berlakunya peperangan Khandaq. Peristiwa Khandaq yang keduanya untuk nak meyakinkan kita kepada Allah dan juga Rasulnya, untuk nak mendidik, mentarbiah hati kita bahawasanya setiap berlakunya sesuatu kalau tanpa izin dan pertolongan Allah tak akan jadi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sebab itulah marilah sama-sama kita selaku bapa di dalam rumah tangga, rajinlah kita kembali kepada pengajian ataupun gambaran peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita pandu anak bini isteri kita di rumah, rakyat-rakyat kita, saing-saing kita setugah, nah duk kerja sekali. Ingatlah bahawasanya barang sesiapa yang tidak kembali dengan ajaran al-Islam, tidak teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah, maka dia tidak akan berjaya di dunia dan juga akhirat. Oleh kerana orang yang akan boleh pertolongan Allah, orang yang di dalam hatinya 100% percaya dengan agama Allah, Alkitab, iaitu Quranul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang masih lagi berasa kata orang yang menjalani hidup dia membentuk kepada ajaran Al-Quran juga As-Sunnah, orang itu mundur, maka dia kena muhasabah diri dan juga kena banyak beristighfar kepada Allah, dan kena banyak mendengar dan juga kembali kepada sejarah-sejarah yang telah berlaku di zaman Nabi dan juga para sahabat dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma aktub alaina min ahli al jannah wa na'udzu bika minan nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.